Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan bercuti semester, hari ini kita berjumpa lagi di dalam program sambutan bulan keusahawanan di peringkat Universiti Malaysia Sabah. Pada hari ini kita merupakan salah satu program di bawah sambutan bulan keusahawanan, iaitu roadshow keusahawanan daripada Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar, khususnya daripada Seksyen Keusahawanan. Sebelum kita teruskan acara kita pada pagi ini, live kita pada pagi ini, jom kita saksikan bersama pengenalan secara sepintas selalu dengan melihat video klip tentang Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Jom kita saksikan sama-sama video klip PKPKP. Alhamdulillah, kita sudah tengok sepintas lalu tentang pengenalan Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Ianya merupakan satu pusat yang bertanggungjawab khususnya kepada tiga bahagian utama. Satu adalah bahagian pentadbiran pusat kerja itu sendiri. Yang kedua adalah tentang kebolehpasaran graduan GE. Dan sudah pastinya adalah tentang keusahawanan. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, terlebih dulu saya ucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kerana berada pada sesi kita pada pagi ini, meluangkan waktu untuk bersama dengan kita pada pagi ini untuk kita bersama mengenali Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar, khususnya adalah Seksyen Keusahawanan. Jom kita tengok slide. Para hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, hari ini merupakan hari kedua untuk kita melaksanakan program roadshow. Semalam kita bersama dengan kaki tangan, bersama dengan pensyarah-pensyarah, okay?
Dan hari ini kita open lagi semua kepada pelajar-pelajar untuk kita lebih kenal supaya mengetahui apa perkhidmatan yang kita berikan, apa peluang dan ruang yang terdapat di seksyen keusahawanan ini untuk pelajar ambil bersama, ikut bersama. Sebab kebersamaan kita itu akan melahirkan kemenjadian keusahawanan itu sendiri. Roadshow keusahawanan pada pagi ini kita mulakan dengan pengenalan tentang pusat kerjaya secara keseluruhan. Seperti mana di dalam video klip tadi. Dan dalam slide ini saya akan membawa para hadirin sekalian untuk kenal fokus kepada seksyen keusahawanan itu sendiri. Ya, kalau kita tengok gambar-gambar ini adalah anggota-anggota ataupun orang cakap, staf yang terdapat di seksyen keusahawanan. Okey, inilah dia. Ahli keluarga pusat kerjaya dan pembangunan keusahawanan pelajar secara keseluruhannya. Ya, yang duduk 2 orang, pengarah dan timbalan pengarah, dan di belakang merupakan keluarga kecil yang memainkan peranan yang besar terutamanya untuk GE dan juga keboleh pasaran graduan. Di dalam PKP kami ada share value kami. Share value pusat kerja dan pembangunan keusahawanan pelajar adalah integriti, ketepatan, keikhlasan, kekeluargaan, hormat, menghormati. Itu share value yang kita tanamkan di dalam pusat kita, yang kita orang cakap fitkan di dalam pekerjaan kita sebagai satu pasukan di PKP. Okey, ini merupakan pengarah pusat keusahawanan kita, Profesor Madya Dr. Sun Sing, anak lelaki Bikarsi. Dan timbalan pengarah kita, timbalan pengarah keusahawanan kita, iaitu Dr. Nur Tahara, yang mana beliau memainkan peranan-peranan di dalam memantapkan ekosistem keusahawanan yang bersinergi dan holistik. Dan juga memperkasakan jaringan keusahawanan yang berimpak tinggi serta menekankan kepada keusahawanan yang berteraskan inovasi dan teknologi. Seterusnya adalah ini kalau tidak kenal orang yang bercakap nih, Ketua Bahagian Keusahawanan, nama saya Awan Nasib Yunus. Saya merupakan Ketua Bahagian Keusahawanan, yang mana di keusahawanan ini kita memainkan banyak peranan di dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar, khususnya yang berkaitan dengan keusahawanan. Di bahagian keusahawanan ini, di antara lain perkhidmatan ataupun aktiviti kita jalankan adalah dalam penganjuran kursus dan juga latihan keusahawanan. Seterusnya adalah pengurusan dari segi mentoring ataupun coaching pelajar. Para hadirin sekalian, pelajar-pelajar, sekiranya Anda memiliki minat ataupun ada perniagaan ataupun ada idea untuk berniaga, boleh datang berjumpa dengan kita. Di Pusat Kerjaya, seksyen keusahawanan, setiap hari Khamis kita ada sesi mentoring, coaching setiap hari Khamis. So, para hadirin sekalian boleh datang ke bahagian kita, pusat kita, untuk booking masa, jadual untuk kita buat sesi mentoring. Jangan malu, jangan segan. Mungkin sudah ada perniagaan, perlu diperkembangkan. Datang jumpa dengan kita boleh perbincangkan. Ataupun ada idea untuk nak jalankan perniagaan tetapi tidak tahu bagaimana perlu dimulakan. So, ini adalah tempat yang sesuai untuk adik-adik, para hadirin di luar sana, untuk datang berjumpa dengan kita, untuk kita buat sesi sharing, mentoring dan juga coaching. Itu membantu kita. Seterusnya adalah sebagai platform perniagaan pelajar. Seperti mana yang kita tahu, di bahagian keusahawanan kita memberikan ruang kepada pelajar untuk menimba pengalaman sebagai seorang usahawan ataupun perniagaan. Sebab itu ada beberapa platform perniagaan, ada beberapa platform perniagaan yang kita sediakan kepada pelajar, seperti tamu
atau tamu uptown setiap hari Kamis. Itu kita buka kepada pelajar supaya pelajar boleh berniaga di sana, ada pengalaman di dalam menjalankan perniagaan, keusahawanan dan sebagainya. Kita juga menggunakan konsep learn and earn, yang mana selain daripada pelajar ini menimba pengalaman belajar tentang perniagaan itu sendiri, pelajar juga adalah berpeluang untuk menjana pendapatan. Okey? Seperti mana kita tahu bahawa adalah menjadi fungsi utama kita di dalam pengurusan untuk penyelaras keusahawanan di peringkat fakulti. Ya. Yang mana keusahawanan ini bukan hanya tertumpu pada aspek di pusat-pusat atau di satu-satu tempat saja, tidak. Kita juga memainkan peranan di dalam penyelarasan keusahawanan di peringkat fakulti. Adik-adik, para hadirin sekalian, setiap fakulti di Universiti Malaysia Sabah ini, dia ada penyelaras keusahawanan dia. Setiap fakulti. Yang mana penyelaras keusahawanan yang terdiri daripada mereka-mereka yang berkemahiran, berpengetahuan tentang keusahawanan, membantu pelajar di peringkat fakulti. Memberikan ruang dan peluang kepada pelajar di peringkat fakulti untuk melaksanakan program keusahawanan. Sebab itu di setiap fakulti ada dana satu fakulti satu keusahawanan berjumlah 2,000 untuk mereka melaksanakan aktiviti keusahawanan di peringkat fakulti. So, mereka boleh berjumpa dengan penyelaras keusahawanan fakulti supaya idea perniagaan yang ada pada mereka boleh dijadikan kenyataan. Ataupun mereka ada current perniagaan, mereka boleh perkembangkan. Dan juga boleh diperbincangan di peringkat pusat kita untuk bagaimana kita dapat membantu pelajar-pelajar ini. Bukan sekadar di fakulti, kita juga terbuka di peringkat college-college kediaman. Sekiranya di peringkat college-college kediaman, adanya pelajar-pelajar yang ingin menjalankan perniagaan, buat perniagaan dan sebagainya, maka ini adalah platform yang betul untuk berjumpa dengan kami untuk berbincang bagaimana kita boleh menjadikan keusahawanan itu sebagai suatu yang nyata. Perniagaan yang diilhamkan itu boleh dijadikan sebagai perniagaan yang boleh dibuat. Seterusnya, di peringkat kita juga kita melaksanakan ceramah-ceramah keusahawanan. Kita buat engagement di antara industri dengan pelajar, industri dengan peniaga-peniaga, industri dengan pelajar-pelajar yang menjalankan perniagaan. Jadi itu merupakan salah satu ruang dan peluang di dalam memperkembangkan keusahawanan di peringkat pelajar. Dan fungsi yang lain juga kita adalah di dalam merancang, menganjurkan aktiviti keusahawanan di peringkat universiti, kementerian, dan kita juga ada takwim tahunan keusahawanan. Nanti di slide ini juga kita, kalau ada mempunyai ruang yang cukup, kita kongsi apa aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Apa aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Di samping itu juga, di bahagian keusahawanan juga memainkan peranan di dalam pengurusan perlesenan pelajar. Pengurusan di dalam perlesenan pelajar. Jadi, di dalam pengurusan perlesenan pelajar ini, pelajar-pelajar akan didedahkan bagaimana memohon lesen, bagaimana mereka boleh dapatkan lesen dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang bersama dengan kita pada pagi ini. Di bahagian keusahawanan, di section keusahawanan PKPKP ini, kita membantu pelajar pertama dari segi mendapatkan lesen perniagaan agar mereka mempunyai pengalaman bagaimana sebenarnya bila suatu hari nanti berniaga di luar, bagaimana sebenarnya proses dia. Apa keperluan-keperluan dia. Sebab itu kita guide student-student kita, pelajar-pelajar kita yang ingin lahir sebagai seorang usahawan dengan suasana perniagaan, suasana keusahawanan yang betul. Contoh kalau macam di UMS, mau berniaga di mana-mana kena apply lesen. Kena apply lesen, boleh berjumpa dengan kita dan di antara lain yang terlibat di dalam
pengeluaran, dalam mentoring untuk perlesenan itu adalah Puan Zaidah, seperti mana dalam gambar ini. Bantu kita, so kita bagi pendedahan bagaimana apply lesen, apa lesen-lesen yang bersesuaian. Contoh kalau perniagaan makan, kalau bisnes makan, dia bukan sekadar lesen berniaga tentang makan. Dia perlu ada pengendalian makanan, dia perlu ada suntikan. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itu perlu kita bagi kepada pelajar. Perlesenan. Dan untungnya semasa sesi sedang berjalan ini, kita ada buka offer kepada pelajar-pelajar mohon lesen secara percuma. Sempena bulan keusahawanan ini, kita bagi peluang. Kita bagi peluang permohonan lesen perniagaan secara percuma. Ada juga sesetengah student itu cakap, Cik, saya ada bisnes tapi saya tak memohon lesen lagi. Dan saya bagi tahu dengan dia, apply lesen. Kenapa kita perlu lesen? Satu, supaya kita tahu apa proses di dalam perniagaan itu. Yang kedua, bila mana ada lesen, bila mana kita ada data-data pelajar-pelajar yang menjalankan perniagaan jenis A, B, C dan sebagainya, sekiranya ada bantuan-bantuan, sama ada bantuan dari segi latihan, bantuan dari segi pendedahan, bantuan ataupun ada apa-apa pertandingan-pertandingan yang sewaktu dengannya, benda-benda itu dapat kita salurkan kepada pelajar-pelajar secara langsung dan kepada mereka yang register dengan kita berkeperluan. Kita tengok pelajar kita banyak bisnes, contoh kita tengok pelajar kita banyak bisnes online. So kita pun apply buat kursus marketing secara online. So itu kita akan bagi manfaat kepada mereka-mereka yang berdaftar. Kita invite mereka yang berdaftar dengan kita sebab data ada. Data ada dengan kita dan kita boleh panggil. Kita panggil mereka untuk ikut kursus. Jadi artinya bila mana kita ada data, banyak benda kita boleh dapatkan, sama ada bantuan ataupun latihan dan sebagainya daripada pihak-pihak tertentu. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahwa di bahagian kami, di section kami, kita ada network bersama dengan industri. Itu akan membantu pelajar-pelajar untuk extend bisnes yang sedia ada tu untuk pergi lebih jauh. Sebab itu kita memerlukan data-data ini semua untuk perancangan-perancangan kita di masa akan datang. Perancangan. Contoh, kalau kita sudah ada data yang banyak, kita memerlukan satu tempat, center untuk student business. Kita ada data yang menguatkan kita, menyatakan bahawa kita berkeperluan untuk ada tempat pelajar menjalankan perniagaan. So kita boleh perkembangkan dari segi incubator dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting. Okay. Seterusnya, Puan Zaidah juga bertanggungjawab tentang pengurusan data Plan Tindakan Keusahawanan IPT. Plan Tindakan Keusahawanan saya akan berkongsi dengan hadirin sebentar lagi. Sebentar lagi saya akan berkongsi dengan hadirin. Serta kita juga mempunyai program ataupun kolaborasi strategik bersama dengan industri. Kita ada banyak MOU. Kita ada bersama dengan Selcom, kita ada bersama dengan Iskanita, kita ada bersama dengan Sinik. Jadi kolaborasi yang ada ini memberikan ruang kepada pelajar untuk memperkembangkan perniagaan. Networking yang ada ini sangat-sangat membantu kepada pelajar. Sebab itu kita mengalu-alukan pelajar-pelajar untuk bersama dengan kita. Datang ke ofis kita, bawa bincang dengan kita, apa yang dapat kita bantu, supaya peluang-peluang yang ada ni dapat diambil oleh pelajar-pelajar. Okey? Dan fungsi seperti mana yang kita tahu. Puan Zaidah juga bertanggungjawab menjalankan fungsi sebagai pengurusan fail dan perlesenan pelajar tadi, pengurusan data PTK IPT juga dinyatakan tadi, penyelaras Sekretariat Keusahawanan SPPK. Kita ada Sekretariat pengarah-pengarah keusahawanan IPT. So kadang-kadang setiap tahun kita akan menjalankan aktiviti, ada di peringkat universiti, ada di peringkat nasional. Aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan, yang kita dijemput juga ini merupakan satu ruang dan peluang kepada pelajar untuk grow, untuk berkembang. Kita ada sesi pitching, kita ada pertandingan pitching dan sebagainya. Pitching itu pula kita bersama dengan pihak industri
Kalau kita ada idea, rezeki kita, tiba-tiba kita bentang, ada industri nampak bahwa benda itu boleh dijadikan kenyataan, boleh dia perkembangkan, mungkin networking akan wujud pada masa itu. Okey, dan seperti saya nyatakan tadi juga, kita ada kolaborasi industri dan juga agensi universiti sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Paling jelas kita nampak selalu setiap hari Khamis. Semalam tamu uptown hari Khamis, kita ada kolaborasi bersama dengan Fama. Fama sentiasa membantu kita di dalam memberikan pengalaman keusahawanan kepada pelajar-pelajar kita. Okey. Seterusnya bersama dengan kita Puan Zaida juga adalah Cik Wan Nur Sazwani. Cik Wan ini dia merupakan pelatih MyStep kita. Dia membantu seksyen keusahawanan di dalam melaksanakan fungsi-fungsi seperti mana yang dinyatakan tadi. Okey. Saya di bahagian keusahawanan ni kita staf tidak ramai. Kita hanya ada tadi saya, ada Tara, saya, Puan Zaida, Wani, tetapi juga bersama dengan kita adalah kelab keusahawanan. Kelab keusahawanan Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Yang mana kelab ini membantu sama kita di dalam memberikan maklumat kepada pelajar agar pelajar-pelajar semua mendapat pendedahan dan juga pengalaman keusahawanan semasa belajar di universiti. Okey. Para hadirin sekalian, seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu Pelan Tindakan Keusahawanan. Pelan Tindakan Keusahawanan IPTA 2021 hingga 2025, iaitu keterlibatan kita adalah dalam lonjakan pertama, iaitu graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Berciri keusahawanan dan seimbang. Artinya bila mana berciri keusahawanan dan seimbang, ianya harus ada pengalaman keusahawanan dan boleh menggunakan pengalaman keusahawanan itu setelah tamat pengajian nanti. Okey, yang mana objektif dia adalah melahirkan pelajar berminda usahawan yang berdaya saing dan mampan. Okey. Itu dia punya objektif. Artinya keusahawanan ini adalah merupakan salah satu teras keutamaan kita di universiti ini. Ianya juga adalah menjadi KPI universiti yang perlu dicapai setiap tahun. Setiap tahun kita ada 7 KPI untuk kita penuhi di dalam KPI tersebut. Okey, ini dia. KPI keusahawanan IPT bagi tahun 2021. Ini 2021, 2022 pun sama juga. Kita ada 7 KPI. Saya kongsi bersama pada hari ini. Kita ada 7 KPI. KPI pertama adalah peratusan usahawan pelajar yang menjalankan perniagaan di dalam kampus dalam tempoh pengajian. Ini pelajar. Ini kita ada KPI. Berapa ramai pelajar-pelajar yang menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian dia di dalam kampus. Okey. So jadi sebab itu seksyen kita encourage, kita sentiasa menyokong, kita sentiasa bagi peluang. Kita sentiasa cari student-student ini yang menjalankan perniagaan. Itu KPI kita. Supaya mereka-mereka yang menjalankan perniagaan ini tidaklah terbiar begitu saja. At least kita boleh consult mereka untuk membantu. Sebab itu adik-adik, para hadirin yang bersama dengan kita pada pagi ini, jangan malu, jangan segan. Kalau ada menjalankan apa-apa saja perniagaan, datang jumpa kita, daftar. Jangan risau, daftar dengan kita tidak memberikan kesan apa-apa. Walaupun kita menerima bantuan daripada ABC, daftar dengan kami, ianya tidak akan memberikan kesan kepada yang memberikan semangat-semangat. Sebab daftar dengan kami adalah untuk rekod kami. Untuk kami tahu berapa ramai pelajar yang menjalankan perniagaan. Seperti mana kita faham, dalam keadaan era digital ini, ramai sangat student berniaga. Ada yang menjadi dropship, ada yang menjadi agent, ada yang menjadi stokis, ada yang menjadi influencer.
Banyak, ramai mereka nih berniaga tetapi tidak daftar. Jangan risau, datang tempat kita, daftar dengan kita. Kadang-kadang kita juga mau tengok apa perniagaan yang ada dapat kita bantu, dan pada masa yang sama apa perniagaan yang dapat kita boleh kongsi dengan rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan yang lain, agar rekan-rekan yang lain juga boleh lahir sebagai seorang usahawan. Daftar dengan kita. Daftar sebab ratusan usahawan pelajar IPT yang menjalankan perniagaan di kampus semasa tempoh pengajian adalah menjadi KPI kita. Menjadi KPI kita. Itu sangat penting. Jangan malu, datang dengan kita, jumpa dengan saya kah? Jumpa dengan siapa-siapa saja, Puan Zaidah kah, Cik Wani kah, Dr. Tara. Jumpa dengan kita. Bagi tahu saya ada perniagaan ini. Jadi itu akan menjadikan kolaborasi kita akan terbuka. Ada peluang kolaborasi ataupun kerjasama di antara kita dengan pelajar. Sekarang ini orang berniaga dia tidak perlu ada premis. Dia buat berniaga secara online. Kalau orang dropship ataupun agent, bukan produk dia pun, produk orang lain. Dia punya peranan adalah market. Dan dia buat market itu pula adalah secara digital. Sekarang ini semua orang boleh market, macam-macam kaedah market. Dia guna FB, TikTok, mana lagi dia guna WhatsApp. Hantar saja kepada semua kenalan. Itu merupakan orang cakap peluang perniagaan yang ada. So mari datang jumpa dengan kita, daftar dengan kita. Tidak perlu risau, tidak perlu takut-takut, tidak ada charge yang dikenakan untuk pendaftaran ini. Free, daftar dengan kita. KPI pertama. KPI kedua adalah ratusan usahawan graduan IPT yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan setelah tamat pengajian. Kalau yang pertama tadi menjalankan perniagaan semasa dalam pengajian, dia masih study. Yang kedua ini adalah ratusan jumlah pelajar yang setelah dia habis belajar, dia masih lagi menjalankan aktiviti keusahawanan. Erti kata yang lain, dia adalah menjadi usahawan setelah tamat belajar itu. Ramai yang setelah habis pengajian, dia menjalankan perniagaan. Dia jadi usahawan. Sama ada usahawan itu dia jadikan usahawan secara sepenuh masa, separuh masa, tetapi yang pentingnya dia ada masa. So dia ada masa untuk buat perniagaan dan menjadikan perniagaan itu salah satu pendapatan dia secara tidak langsung. Kita sudah melahirkan dia sebagai usahawan. Apatah lagi mereka yang setelah tamat pengajian betul-betul menjadi usahawan. Saya tengok ada student kita habis belajar buka kafe. Habis belajar ada yang jadi petani modern. Macam mana petani modern? Dia tanam hidroponik. Ada juga sesetengahnya habis saja belajar, dia jadi usahawan stokis. Dulu masa dia study 3 tahun sini. Tahun pertama berjinak-jinak jadi ahli. Tahun kedua dia jadi dropship. Tahun ketiga, tahun terakhir dia jadi agent. Ini setiap daripada stage ini dia ada kenaikan dari segi pendapatan. Setelah jadi agent, habis belajar upgrade jadi stokis pula. Di stokis di bawah dia ada ramai agent. Ada student kita jadi usahawan sangat ramai. Sebab itu kalau dalam beberapa program kita selalu laung-laungkan keusahawanan adalah kerjaya pilihan. Keusahawanan adalah kerja pilihan. Habis belajar sebelum dapat kerja-kerja yang di pohon, yang di itu, yang di ini, yang ditunggu, dia jadi usahawan. Tiba-tiba pula bila dia jadi usahawan, minat itu bertambah kuat, peluang itu bertambah besar, maka jadinya dia sebagai seorang usahawan yang boleh dikatakan sangat berjaya. KPI ketiga adalah bilangan tenaga pengajar dengan kepakaran usahawan. Untuk KPI ketiga ini lebih kepada staff. Kita melahirkan setiap tahun kita melahirkan penambahan kaki tangan yang berkemahiran, berpengetahuan, berkepakaran tentang keusahawanan.
Kita setiap tahun. Sebab itu alhamdulillah beberapa tahun kebelakangan ini setiap tahun meningkat. Meningkat. Okey. Dan seterusnya alhamdulillah dengan peningkatan bilangan pakar itu, pelajar-pelajar kita juga nampak peningkatan dari segi penyertaan pelajar dalam aktiviti keusahawanan. Ya. Okey, KPI keempat, jumlah kolaborasi dengan agensi industri, NGO, IPT, tempatan ataupun antarabangsa. Menjadi KPI kita untuk mengadakan kolaborasi bersama dengan agensi ataupun NGO ataupun industri. Jadi bila mana kita ada kolaborasi bersama dengan NGO dan sebagainya, itu kan merupakan satu peluang kepada pelajar untuk masuk ke dalam, untuk buat engagement bersama. Kelab Keusahawanan UMS merupakan salah satu kelab yang ada LOI bersama dengan PUMM, Persatuan Usahawan Maju Malaysia. Dan engagement begini ini sangat-sangat berguna. Engagement yang begini ini sangat-sangat membantu untuk pelajar-pelajar grow, berkembang. Sebab apa? Network yang ada itu kita harus guna. Dan kita perkembangkan untuk perniagaan kita. Jadi setiap tahun kita akan buat engagement dengan beberapa agensi. Macam saya nyatakan tadi, kita ada kerjasama bersama dengan Fama. Pelajar-pelajar dari yang berminat keusahawanan boleh terus bekerja sama dengan Fama. Ada channel network yang sedia ada ni, mereka boleh guna. Macam saya nyatakan juga tadi, kita ada kerjasama dengan Selcom. Salah satu program Selcom, My Boss. Boss kata. So, kita buka kepada pelajar untuk nak jadi dia punya salah satu daripada ejen produk Selcom itu sendiri. Itu masih ada, itu program bersama. So, jadi engagement sebegini sangat berguna kepada pelajar. Sangat berguna. Kita ada program kerjasama MOU dengan Iskanita. Di sana ramai usahawan wanita yang berjaya. Macam-macam industri yang berada dengan selain daripada makanan, pakaian, macam-macam lagi lah. So jadi dengan ada network melalui PKP ini, pelajar boleh banyak channel memperkembangkan perniagaan mereka. Sebab itu kita setiap tahun menjadi KPI kita untuk ada kolaborasi bersama dengan industri, NGO ataupun agensi-agensi di luar sana. Walaupun persatuan yang membantu dari segi pengembangan keusahawanan itu sendiri. Okey. KPI kelima adalah jumlah syarikat atau perusahaan atau projek perniagaan yang dibiayai oleh pemodal awal ataupun startup. Kita ni setiap tahun kita ada KPI. KPI kelima kita ini pula membawa kepada kita mampu untuk startup, melahirkan syarikat-syarikat baru. Funding untuk syarikat-syarikat baru. Sebab itu kita ada beberapa program-program seperti Unipreneur. Unipreneur merupakan program yang dibiayai oleh Bank Rakyat. So kita ada program-program bersama dengan pelajar-pelajar asnaf dan sebagainya juga ada. Banyak program kita. Jadi di sana kita akan membantu untuk KPI 5 ni, kita akan membantu bagaimana untuk melahirkan perniagaan itu. Belum ada perniagaan yang betul, kita wujudkan perniagaan yang betul. Baru sekadar idea, kita jadikan dia reality. Kita ada pitching program. Even sambutan bulan keusahawanan ni pun kita ada buat business pitching competition. Nanti rajin-rajin tengok di dalam FB kita tentang poster-poster, aktiviti-aktiviti
yang kita anjurkan supaya boleh sama ikut mengambil peluang. Banyak tuh ada dana-dana dan sebagainya untuk membantu pelajar lahirkan perniagaan. Okey. Yang keenam, jumlah pelajar terlibat dalam program berteraskan inovasi dan teknologi. Ini kita sentiasa encourage dan mengambil ruang dan peluang untuk tengok dan support pelajar untuk bidang yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi ini sangat-sangat orang cakap besar dia punya ruang dan peluang. Contoh kalau dulu ini contoh kalau dulu pembayaran secara manual, mungkin inovasi dia buat secara online. Kalau dulu online mau pakai transfer, sekarang QR ya, scan. Ini contoh dia. Mungkin ada inovasi-inovasi yang lain lagi yang boleh kita tengok, ataupun contoh macam kita ada student daripada FSMP. Dia ada satu produk makanan yang dia inovasikan untuk menjadi satu produk makanan yang baru. Kita inovasikan dia untuk nampak lebih sedap. Produk ini dia orang cakap nampak lebih tertarik. Sesuatu yang baru, ada inovasi yang kita add on di dalam itu. Itu salah satu contoh. Tapi kalau kita mau melihat on detail dia, itu saya bagi tahu tadi para hadirin, datang tempat kita. Sebab kalau kita bagi secara online begini, mungkin masa itu agak singkat. Datang berjumpa dengan kita, kita boleh explain lebih lanjut tentang inovasi, tentang teknologi. Kita ada daripada FKI, FKJ di sini. Mana tahu ada pelajar-pelajar yang ada inovasi dia tersendiri. Tidak semestinya produk makanan, inovasi dari segi perniagaan. Kita boleh perbincangkan, datang jumpa dengan kita. Dan KPI kita ketujuh adalah jumlah syarikat pemula pelajar berasaskan inovasi dan teknologi yang dipacu secara digital. Kalau tadi KPI 5, dia sekadar perniagaan baru yang baru funding. Perniagaan baru dan mendapat funding. Yang ketujuh ni perniagaan baru tetapi dia berteraskan teknologi dan juga inovasi. Apa-apa bisnes baru berteraskan inovasi dan teknologi yang mana kita boleh jadikan dia sebagai satu perniagaan baru untuk kita laksanakan. So itu juga menjadi KPI kami. KPI kami untuk encourage untuk mampu melahirkan syarikat-syarikat pemula pelajar yang berteraskan inovasi dan teknologi. For sure, ianya dipacu secara digital. Alright? Ini adalah KPI kita. Dan untuk ingin tahu lebih lanjut tentang plan tindakan pembangunan keusahawanan itu, para hadirin boleh scan QR code yang diberikan ini. Boleh scan. Ini ada kit KPI plan tindakan keusahawanan UMS. Semua ada. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, syukur alhamdulillah masih bersama dengan kita, ya. Terima kasih sangat-sangat. Saya juga bawa anda bersama di sini untuk melihat perancangan strategik keusahawanan UMS. Secara ringkasnya, perancangan strategik keusahawanan UMS terbagi kepada 4 yang utama. 1, kita nyatakan tadi adalah menganjurkan program dan aktiviti pendedahan keusahawanan. Kita menganjurkan macam-macam program dan aktiviti di dalam pendedahan keusahawanan. Bukan sekadar program yang ada di dalam takwim kita, tapi kadang-kala kita juga ada menerima tawaran-tawaran melaksanakan program secara bekerja sama. Kadang-kala kita ada jemputan itu ini untuk jemput student kita, untuk tengok, contoh kita ada etik bisnes, kursus perniagaan yang beretika dan sebagainya. Kita juga menganjurkan program-program matching bersama dengan industri dan sebagainya. Itu merupakan satu strategik
kita di dalam keusahawanan ini. Tiap-tiap tahun ini program sambutan bulan keusahawanan juga adalah di antara program di dalam pendedahan keusahawanan yang mana telah kita rancang dan dilaksanakan. Tahun lepas kita buat awal bulan Oktober, tahun ini kita buat lewat sedikit sebab apa? Kita mengambil kira dari segi kemasukan pelajar baru dan sebagainya. Terus yang kedua adalah memberikan dorongan, menggalakkan didikan dan bantuan untuk lahir sebagai usahawan. Sebab itu kita menyediakan ruang-ruang kepada pelajar untuk mereka menjalankan perniagaan. Satu peluang yang kita bagi adalah setiap hari Kamis, uptown. Kita bagi peluang mana-mana pelajar, apa jenis perniagaan yang ingin mereka buat, sama ada perniagaan itu berbentuk perkhidmatan ataupun produk, kita bagi ruang. So, student-student kita boleh berniaga setiap hari Kamis. Peluang apa lagi yang ada? Bila mana kalau ada apa-apa event di dalam universiti yang memerlukan peniaga, yang terdekat ujung minggu ni, YCS. Selain daripada simposium itu, dia bagi ruang kalau ada yang mau berniaga. So, ruang-ruang perniagaan, sewaan tapak dan sebagainya itu kita bagi kepada pelajar-pelajar. Kita bagi ianya adalah sebagai dorongan. Dan pada masa yang sama kita pantau dia. Adik, berniaga ni mana lesen perniagaan? Dia cakap belum lagi. Pergi apply lesen perniagaan. Lesen perniagaan itu tuan-tuan dan puan-puan para hadirin, lesen perniagaan itu hanya untuk kawasan UMS saja tahu. Kalau adik-adik para hadirin ingin berniaga di luar sana, perlu dapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Kalau berniaga di kawasan Kota Kinabalu, dapatkan lesen daripada DBKK. Kalau berasal daripada Papar, dapatkan daripada Majlis Daerah Papar. Daripada Tuaran, Majlis Daerah Tuaran. Daripada Kota Belut, Majlis Daerah Kota Belut. So, jadi lesen-lesen yang di-apply itu melayakkan anda untuk berniaga di tempat itu. Tetapi setelah memiliki lesen, boleh berniaga di tempat itu. Tetapi bila mana ada event-event tertentu, contoh uptown. Uptown kita setiap hari Kamis. So, untuk sewaan tapak itu pula, dia berbeza. Sewaan dia lain. Bukan lesen. Lesen adalah lesen. Sewaan tapak adalah sewaan tapak. Dia dua benda yang berbeza. Lesen adalah yang membenarkan tuan-tuan, para hadirin, adik-adik berniaga di compound kawasan yang telah dibenarkan berdasarkan kepada lesen. Lesen UMS dalam UMS saja. Lesen di BKK saja. Okey? Manakala untuk sewaan tapak dan sebagainya, itu adalah sewaan tapak permis perniagaan dijalankan. Ianya sama. Kalau di luar sana kita menjalankan perniagaan, kalau kita ikut tamu ataupun kita ikut bazar dan sebagainya, kita akan tetap, walaupun kita ada lesen perniagaan, kita akan tetap bayaran dinamakan sewaan tapak. Itu merupakan salah satulah dorongan-dorongan kepada pelajar. Ada juga pelajar-pelajar ada idea, Cik, saya ada idea begini. Bagaimana kalau saya begini? So, kita bawa bincang. Sebab itu kita ada program coaching and mentoring. Yang mana kita memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk berbincang dengan kita. Berbincang dengan kita untuk melihat bagaimana pelajar itu dapat kita bantu. Katakan kalau kita tengok pelajar ini, memerlukan kursus pengurusan kewangan. So, bila ada kursus kewangan, kita bawa dia ikut itu kursus. Ada setengah pelajar pula begini, tiba-tiba rupanya dia nak belajar tentang BMC. Supaya di dalam BMC itu dia boleh memfokus tentang perniagaan yang dia buat, apa keperluan, apa possibility, siapa yang dapat membantu dia dan sebagainya. Artinya dia memerlukan BMC. So, bila mana ada kursus-kursus tentang BMC, so kita invite dia. Ikut kursus BMC, dia ada pengetahuan tentang BMC, itu mampu untuk memperkembangkan
dan mampu untuk dia lahir sebagai seorang usahawan atau menjalankan perniagaan. Itu sokongan kita, dorongan. Sehinggalah ada diantaranya setelah habis belajar ini, dia masih jadi usahawan. Oke. Strategi kita ketiga adalah menganjurkan kursus, seminar atau program bagi galakan perniagaan. Macam saya nyatakan tadi. Kita adakan seminar-seminar, kursus-kursus. Macam hari itu kita mengajar kursus penternakan kambing. Kita juga menjalankan kursus kesedaran tentang pertanian moden, hidroponik. Kita buat. Sebab itu akan memberikan ruang kepada pelajar untuk berfikiran lebih luas tentang ruang dan peluang. Habis belajar nanti balik kampung nampak, oh rupanya aku di kampung ini ada tanah, ada luas kawasan tanah. Mungkin boleh dijadikan sebagai kawasan pertanian. Tidak mau secara pertanian secara tradisional, mungkin secara modern seperti hidroponik dan sebagainya. Ada kaedah-kaedahnya. Kita bagi pendedahan, kita sokong, kita bagi dia kursus. So jadi bila ada kursus-kursus dan sebagainya itu, wah, pelajar kita jadi berpengetahuan. Minat dia akan jauh lebih mendalam. Kira-kira apa saja? Ada sesetengah group of student jumpa dengan saya, "Sir, kami pula kumpulan basking. Apa perniagaan kami boleh buat?" Oh, saya cakap basking, peluang. Yang penting how you market you punya service ini kepada orang. Contoh kalau you tidak market, tidak siapa yang tahu you ada perkhidmatan ini. Orang kahwin kah, ada apa acara di mana-manakah memerlukan perkhidmatan basking, boleh jemput kamu. Boleh jemput. Bila dijemput itu kan peluang. The way kita market kitanya produk atau service itu yang penting. So itu diantara dorongan ataupun galakan kita kepada pelajar-pelajar ataupun kumpulan pelajar yang ada minat tentang keusahawanan. Okay? Dan yang keempat adalah memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan keusahawanan kepada tenaga pengajar ataupun pembimbing keusahawanan. Saban hari keusahawanan ini semakin meningkat. Saban hari pengetahuan keusahawanan ada saja sesuatu yang baru. Saban hari keusahawanan ini akan terus meningkat bersama dengan teknologi, arus semasa. Jadi dalam keadaan yang begitu, kita memberikan peluang kepada staff, kepada student-student yang memang berkemahiran tentang keusahawanan untuk mereka lebih berpengetahuan. Yang mana akan datang bila mereka ada pengetahuan tentang keusahawanan, mereka boleh membantu pelajar-pelajar lain, boleh membantu pelajar mereka. Mungkin boleh jadi monitoring, boleh jadi pembimbing untuk mereka memperkembangkan perniagaan mereka. Itu diantara yang kita lakukan. Ini merupakan perancangan strategik keusahawanan UMS. So, macam saya nyatakan tadi, kita banyak aktiviti. Mungkin dalam slide ini nampak kecil dari segi aktiviti yang dijalankan. Tetapi don't worry, kita ada poster di dalam FB page kita. Nanti boleh tengok di dalam FB page kita. Di antara lain aktiviti kita yang terdekat adalah sambutan bulan keusahawanan. Sambutan bulan keusahawanan ini macam-macam aktiviti. Di antaranya adalah roadshow. Roadshow sudah dimulakan kemarin hari ini. Kita juga ada business pitching competition. Yang menariknya lagi di dalam sambutan bulan keusahawanan, kita ada apa lagi? Kita ada pertandingan TikTok for Business. Kita ada pertandingan IG for Business. Banyak lagi lah. Tengok, sertai. Follow page PKPKP Official. Banyak sangat aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Sebab penglibatan adik-adik para hadirin di dalam penganjuran aktiviti ini akan lebih memahirkan adik-adik dan lebih memberikan adik-adik untuk kenal tentang keusahawanan. Macam-macam.
macam-macam pertandingan yang kita buat. Dan di dalam sambutan bulan keusahawanan ini juga kita ada program bersama dengan industri melalui program jana pendapatan. Macam-macam. Kalau saya sebut satu-satu, nanti tiada yang tengok poster. So macam-macam. Contoh kita bersama dengan Zoo. Untuk tengok tu lebih lanjut, tengok poster. Macam-macam aktiviti kita, iaitu program jana pendapatan. Di dalam sambutan bulan keusahawanan ini pula, apa yang menariknya lagi adalah poster sebelah. Jom daftar lesen perniagaan. Jom daftar. Lesen perniagaan, sekiranya Anda daftar dalam tempoh bulan keusahawanan ini, ada tarikh dinyatakan sana, kita bagi percuma. Percuma pendaftaran lesen perniagaan. So, adik-adik para hadirin, student semua, ada perniagaan, daftar dengan kita. Sama ada perniagaan offline, online, daftar dengan kita. Jangan malu, daftar dengan kita. Sekarang ni free, jom. Pakat ramai-ramai, daftar lesen perniagaan. Dan pendaftaran lesen perniagaan pula sekarang ni senang. Tidak perlu datang ke office. Kita buat secara online. Scan, isi saja Google Form, send pergi tempat kita, akan di-review dan sebagainya. Nanti kita akan hantar e-lesson. Kita terus hantar e-lesson. Kita hantar e-lesson kepada semua. Tidak perlu lagi datang sini, bawa dokumen tebal-tebal itu, ini. Tidak perlu. Sekarang ini kita permudahkan. Kita permudahkan semua. Kita buat secara online. Mohon lesson. Jangan malu, jangan segan. Okay? Seterusnya adalah program keusahawanan tahun 2022 juga adalah program Jom Daftar Perniagaan, seperti mana yang saya sebut tadi, bahwa kita ni menggalakkan pelajar-pelajar. Ada apa-apa perniagaan saja, ingat KPI 1, ada apa-apa perniagaan saja, please, daftar dengan kita. Daftar dengan kita. Itu masuk di dalam KPI 1. Yang kedua adalah program keusahawanan kita yang telah dimulakan semalam. Walaupun hujan-hujan, saya tengok ramai juga yang datang. Bila hujan itu mula berhenti, sudah. Dia punya penonton dia, peserta dia ataupun tetamu kita mula ramai datang. Student kita mula datang, pergi beli. Setiap hari Kamis kita ada tamu Uptown at My Rakyat yang akan bermula 1 petang hingga jam 6 petang. Lokasinya adalah ruang parking depan. Ruang parking depan ataupun belakang HEP. Student-student tahu tu ruang parking petang-petang hari Khamis, tengok banyak asap. Di tu ada bakar-bakar. Okay. Lepas daripada itu, kita tengok kalaulah benda ini berkeperluan, mungkin juga kita boleh fikir di masa akan datang. Kita buat seminggu sekali tamu. Sama macam tamu di luar, yang mana kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali. Mungkin kita akan buat night market dan sebagainya. Itu akan memberikan peluang pelajar, satu, dia boleh berada di dalam kelompok dalam. Itu kita tengok di masa akan datang. Yang penting, tamu Uptown ni kita support, kita datang ramai-ramai, kita tengok produk-produk. Dan para hadirin sekalian bersama dengan saya, kalau saudara dan saudari ada produk ataupun perkhidmatan yang mau di market, datang, berniaga dengan kita. Program Uptown at My Rakyat ini merupakan program kerjasama dengan Fama. Fama membantu kita dari segi fasilitas kemah. Kalau tengok, dia bagi kemah, dia punya meja, dia bagi. Okay? Datang, join dengan kita. Okay? Dan kita juga ada program macam saya nyatakan tadi. Untuk bulan keusahawanan ini. Kita ada program-program yang lain. Dan kita memang sudah ada program yang sebelum ini. Memang ada engagement dengan kita. Seperti Maya Baby. Maya Baby ni, produk-produk baby ni. Kalau kita pandai market, berapa ramai baby yang ada sekarang. Kita market dengan ibu bapa dia. Lepas tu kita juga ada produk makanan, Panda Bites.
So boleh scan QR code ni kalau nak jom daftar dan sebagainya, daftar. Jadilah orang cakap agent ataupun dropship ataupun stokis kepada produk-produk ini. Ini di antara program jana pendapatan. Ni tengok jadual kami, tengok jadual sambutan bulan keusahawanan kami, ada lagi industri-industri yang baru untuk bersama dengan kita dalam program jana pendapatan untuk tahun ini. Tengok dan saya juga mengambil peluang di sini. Untuk memaklumkan kepada semua bahawa kita ada satu program dinamakan program Ikon Usahawan. Adik-adik para hadirin yang ada perniagaan. Okay? Jangan malu, jangan segan. Tampilkan diri. Orang cakap maju, tampilkan diri, tunjukkan diri bahawa anda ada perniagaan, okay? Dan anda perlu ketengahkan diri anda, tunjukkan anda menjalankan perniagaan. Kita akan ada penghargaan, kita ada pemilihan ikon usahawan nanti. Ikon usahawan mungkin kita buat di peringkat fakulti. Kita juga fakulti melalui penyelaras fakulti. Lepas itu kita juga ada keusahawanan di peringkat HEPA. So jadi pelajar-pelajar yang ada keusahawanan, yang menjalankan perniagaan, maju ke depan. Tunjukkan diri anda. Jadilah ikon usahawan pelajar. Kita akan buat buku ikon keusahawanan pelajar. InsyaAllah. So yang itu kita akan masukkan pelajar-pelajar yang ada menjalankan perniagaan dan merupakan seorang usahawan. Okey? Selalu ikut kami punya FB, sebab di FB kami tu macam-macam info yang berkaitan dengan keusahawanan kita letak di sana. Dan saya kongsi juga di sini ada beberapa program-program. Ada beberapa program-program yang memberikan dana kepada pelajar-pelajar untuk menjalankan perniagaan. Sama ada dana itu diberikan secara pitching. Kita bentang kertas kerja, pitching dengan industri, pitching dengan organisasi, agensi, industri dan sebagainya. Ataupun kita submit kertas kerja dan bersaing dengan universiti yang lain untuk mendapatkan dana. Di antara program-program keusahawanan yang ada seperti ini. Unipreneur. Okay, Unipreneur. 3,000 dana untuk keusahawanan UMS Asnaf. Ini dia fokus kepada Asnaf. So, kita menerima maklum jumlah Asnaf di UMS ni ramai. So, ambil peluang ni. Mereka yang Asnaf ikut program ini. Kalau ada perniagaan mau diperkembangkan atau ada idea perniagaan mau dijadikan ni, kita bantu. Okay? Seterusnya kita juga pernah buat juga program keusahawanan bersama IPTA yang lain. Salah satu daripada dia adalah program Compete. Okay. Dan sekarang ni adalah saya kongsi bersama dengan para hadirin sekalian di antara pencapaian-pencapaian yang pernah kita capai. Yang pernah kita capai. Bukan kita yang capai, pelajar kita capai. Jom, saya bawa adik-adik tengok satu video tentang social entrepreneur yang mana student kita pernah menang. Kita tengok video klip Bergebe Malaysia yang dibentangkan oleh student kita. Kita tengok. Kami adukan kedatangan tuan-puan ke kilang produk Bergebe Malaysia di Benut Pontian. Kami dari Bergebe Malaysia. Duta Mahasiswa Johor, Universiti Malaysia Sabah, dipersilakan. Saya panggil Ica. Saya terdiri daripada keluarga B40. Nama saya Muhammad Ika Iskandar. Saya berasal daripada keluarga Pakir Mesket. Saya Muhammad Ahmad Hidayat. Saya daripada golongan yang susah. Saya mohon untuk bekerja di Bergebe. Di Bergebe kami bina kumpulan anak muda yang mempunyai like-minded people, yang mempunyai pemikiran yang lebih kurang sama. Dengan latihan teori dan praktikal yang kami berikan selama 6 bulan, kami lihat kami dapat beri nilai tambah kepada mereka
dan mereka mempunyai kerjaya untuk ubah nasib keluarga kepada yang lebih baik. So that's why kita nak bina sekumpulan anak muda yang ada long term thinking, yang ada kesedaran, yang ada kematangan untuk bina masa depan yang lebih cerah, untuk beri sinar dalam keluarga. Alhamdulillah, sekarang kita sudah rekrut 2 burger artisan. Kami beri dia stall dan kini sebuah stall mampu jana pendapatan 13 hingga 15 ribu dengan keuntungan 2 hingga 3 ribu. Alhamdulillah, setelah 1 tahun kami usahakan projek ini, kini kami telah mempunyai kilang pemprosesan produk Burger Bay dan kami mempunyai 2 cawangan Burger Bay yang diuruskan oleh artisan. Alhamdulillah, setelah 1 tahun kami usahakan projek ini, kami telah memenangi beberapa pertandingan. Salah satunya baru-baru ini kami telah dapat award University Startup Challenge oleh Magic Malaysia. Meningkatkan pendapatan tambahan golongan sasaran. Alright. Itu dia. Itu dia apa nama tentang keusahawanan yang dijalankan oleh Burger Bay Malaysia. Okay, kita balik pergi slide yang tadi. Alright. So itu di antara pencapaian-pencapaian yang kita dapat tengok. Itu yang dapat kita tengok. Dan banyak lagi pencapaian-pencapaian yang lain. Semalam kita menerima kabar gembira juga, salah seorang pelajar kita, saudara Mark daripada FPL juga memenangi pingat perak melalui program Compete seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini. Banyak pencapaian-pencapaian pelajar-pelajar kita ni sebenarnya. Okay? Mari saya tunjuk di antara pencapaian yang disebut tadi itu. Okay? Untuk Burger Bay Malaysia seperti mana yang kita sebut tadi, mereka pernah menang National Micro Enterprise Pitching Competition 2021 di UTM. Johan kategori makan dan minum, tempat ketiga the best of the best, yang mana penerima kita adalah pelajar daripada FPI Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Islam, dan juga Muhammad Hafiz Irfan dan juga saudari Azza Nublah daripada FSSA. Okay? Dan untuk pengetahuan semua, Burger Bay Malaysia ni bukan sekadar menang di dalam pertandingan dan sebagainya. Idea perniagaan yang mereka nyatakan di dalam pembentangan tadi menjadi kenyataan. Membantu social entrepreneur, juga disebut di dalam video klip itu tadi. Okay? Sebab itu, sekali lagi, Burger Bay Malaysia telah menang. Telah menang merangkul 4 award. Okay? Yang mana mereka menyertai program keusahawanan University to Community. Dan Burger Bay Malaysia ni, ataupun Burger Bay yang orang lebih kenal DMS ini, ianya membuka ruang dan peluang pekerjaan kepada semua pelajar. Saya maklumkan di sini, sekiranya mana-mana adik-adik, saudara dan saudari memerlukan pekerjaan, boleh menghubungi saudara Muhammad Hafiz dan saudari Muhammad Azza Nublah. Hubungi mereka, bertanya dari segi peluang pekerjaan. Mereka maklumkan kepada saya, mereka masih lagi memerlukan pekerja untuk stall-stall mereka. So, ambil peluang ni. Ada pengalaman. Itu yang kita cakap. Kita learn, belajar, dan kita earn. Dalam kita belajar, kita dapat sesuatu. Kita bekerja, ada gaji,
dan kita juga dapat pengalaman keusahawanan. Burger Bay Malaysia mula berkembang sekarang. Kalau saudara dan saudari para hadirin datang ke Anjung Siswa, ada satu Burger Bay di sini. Burger Bay juga berada di Alam Mesra, juga berada di Papar. Hujung minggu ini pula pelancaran di Kudat. Perlahan-lahan Burger Bay Malaysia berkembang. Dan bila dia berkembang, dia juga bagi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar untuk terlibat sama. Burger Bay ni dia menang untuk University to Community, untuk social entrepreneur. Ianya kejayaan mereka di dalam memberikan ruang dan peluang kepada mereka yang berkeperluan. Berkeperluan dari segi penjanaan pendapatan. So jadi adik-adik sekiranya memerlukan kerja secara part-time, full-time, part-time lah, full-time nya study. Part-time boleh berhubung dengan saudara Hafiz dan juga saudari Azanullah. Banyak peluang kerja yang mereka buka kepada semua pelajar. Right? Okay. Seterusnya, kita juga ada pelajar kita menang. UMS menang kumpulan terbaik Yoka baru-baru ni. Dan kita juga ada pelajar yang menyertai program Sama Joy Team UMS raih 3,000 dalam Idea at KPT. Student kita menang. Idea perniagaan, idea pengembangan perniagaan dan sebagainya, inovasi itu, mereka menang. So jadi kemenangan yang kita tengok ni jadi inspirasi kepada kita, kepada adik-adik di luar sana untuk bersama mereka untuk lahir sebagai seorang usahawan dan ada pengalaman sebagai seorang usahawan. Ini juga di antara aktiviti-aktiviti kita. Bazar Ramadan. Kalau ada pelajar baru di sini, setiap tahun kita ada program Bazar Ramadan. Ini juga merupakan platform peluang perniagaan. Bazar Ramadan ni kita bagi peluang pelajar-pelajar kita yang ada usahawan berjual di Bazar Ramadan. Dia jual di Bazar Ramadan, produk, memberikan perkhidmatan. Bazar Ramadan tu ramai sangat pengunjung yang datang. Kita juga ada program 1F, 1K. Juga saya ada nyatakan tadi, satu fakulti, satu keusahawanan. Adik-adik, para pelajar semua boleh berhubung dengan penyelaras keusahawanan fakulti masing-masing untuk berbincang sekiranya ada aktiviti ataupun program keusahawanan maupun perniagaan ingin dijalankan di setiap fakulti. Boleh berhubung dengan mereka. Okay, so tanpa kita sedar kita sudah sampai di penghujung. Di penghujung acara kita, saya mengambil peluang ni untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Kita tengok kalau ada apa-apa soalan, mungkin kita boleh buka jam 11. Mungkin kita boleh buka beberapa minit kalau ada soalan-soalan. Ataupun ada soalan tadi, rakan bersama dengan saya sudah bantu menjawab mungkin. Ada soalan? Ni, bagi pelajar yang ingin berniaga, adakah kemudahan yang disediakan? Contohnya seperti ruang penyimpanan makanan sejuk beku dan sebagainya. Untuk sementara waktu ni, kita tidak ada ruang penyimpanan barangan pelajar lagi. Kita belum ada ruang lagi. Tetapi kita hanya ada ruang untuk pelajar menjalankan perniagaan. Seperti mana saya sebut tadi, kita ada Uptown, kita ada Bazar Ramadan, kita juga terlibat di dalam temu gadang. Ada pelajar-pelajar juga berniaga kecil-kecilan. Okay. Yang itu kita bagi. Tapi ruang untuk simpanan barang itu kita belum ada. Okay, terima kasih saudara Razik SK. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya, maksudnya kalau lesen perniagaan UMS boleh jalankan perniagaan secara online kah di kawasan UMS? Boleh. Lesen, bila kita ada lesen, kita boleh menjalankan perniagaan. Sama ada online kah, offline kah, tetapi lesen UMS itu dia valid untuk kawasan UMS sahaja. Untuk di dalam kawasan UMS. Terima kasih soalan Larry.
Thank you. Okay, harap dapat menjawab So mau request, bolehkah itu tamu kasih panjang sampai malam? Untuk tamu kita extend sampai malam. Kita kena tengok satu dari segi sambutan dia dulu. Sambutan dulu. Kita tengok sambutan dia menggalakkan dan berkeperluan untuk kita tengok dia sampai ke malam. Mungkin kita akan bawa ke perbincangan di peringkat pusat kita. Kita tengok. Kalau ianya berkeperluan, ada permintaan, insya-Allah kita boleh usahakan. Kita bawa di dalam mesyuarat pusat kita. Ya, terima kasih Azlan. Azlan ni usahawan bandel. Betul. Alright. Thank you. Kalau ada apa-apa soalan, boleh saya daftar lesen dulu sebelum ambil suntikan. Boleh. Daftar lesen dulu baru ambil suntikan. Okey. Untuk yang makanan ini untuk makanan nih saya tahu. Untuk makanan, bila mana daftar lesen makanan, kita perlu minta di dalam lesen makanan itu dia punya kad kesehatan. Betul? Ada kad kesehatan yang menunjukkan Anda sudah ada jarum. Bila ada itu, baru dia upload di dalam tu, barulah boleh lesen itu dapat dikeluarkan. Sebab apa? Bila pengeluaran lesen tanpa yang ada itu, sekiranya ada KKM buat checking, ianya merupakan satu kesalahan. Kementerian Kesehatan dia akan buat cek itu. So artinya perlu dapatkan suntikan itu dan buku tu kita scan, upload di dalam permohonan kita. Perlu tu untuk makanan. Sudah settle tu, baru dapat lesen. Tetapi kalau ada idea perniagaan, boleh jumpa dengan kita lah. Beritahu saya ada idea perniagaan ni, tetapi lesen kita belum boleh keluarkan. At least kita ada makluman awal yang budak ini dia memang ada pengetahuan, ada minat dan ingin menjalankan perniagaan. Cuma lesen tu. So kita bagi time frame. Saudari Nabila, selain daripada kursus-kursus yang dianjurkan di luar tentang penyediaan makanan, kita juga ada kursus. Saya rasa di FSMP. FSMP ada kursus-kursus penyediaan makanan. Dan untuk suntikan itu pula banyak klinik-klinik yang boleh buat suntikan itu. Itu wajib. Ianya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Okey? Terima kasih saudari Nabiha. Terima kasih. Ada soalan? Olja, ikon usahawan itu untuk yang usahawan sudah berjaya earn at certain amount sajakah? Okey, untuk ikon usahawan dia bukan tentang berapa amount yang dapat. Dia kita melihat dari segi how kreatif dia punya perniagaan dan how kreatif dia boleh perkembangkan perniagaan. Salah satu daripada dia, kita tengok bagaimana perniagaan itu dapat dibangunkan dan dapat dia sustain, dapat dia perkembangkan. Mungkin perniagaan dapat kita buat, tapi untuk sustain, sebab ikon usahawan ni, kita bukan sekadar tengok hari ini baru buat niaga, hari ini masuk dalam ikon, tidak. Dia masuk hari ini, dia bentang mungkin ikon usahawan dari segi idea dia. Idea dia tu kita boleh bawa ke peringkat yang lain seperti business pitching competition. Jadi itu di antara pencapaian-pencapaian. Ikon-ikon ni dia mesti ada satu-satu pencapaian, bukan dilihat dari segi jumlah amount yang dia dapat. Boleh ya? Olja gambar kucing. Okey. Boleh. Thank you Olja. Okey. Ada lagi soalan? Mungkin soalan terakhir. Ada lagi? Sambil itu saya juga menjemput semua para hadirin yang ada dengan kita di sini. Jangan lupa isi link kehadiran. Ada link kehadiran saya rasa diletak di dalam ni. Klik link kehadiran. Itu penting untuk tengok kewujudan anda semasa program sedang berjalan. So saya rasa mungkin tidak apa-apa soalan lagi. Terima kasih semua.
Terima kasih sangat-sangat sebab bersama dengan PKP, Seksyen Keusahawanan, sampailah ke penghujungnya. Dan mungkin balik pergi slide tadi, saya juga ingin berkongsi semua tentang maklumat perhubungan. So sekiranya saudara dan saudari ingin maklumat lanjut ataupun ingin berhubung dengan kami PKP, boleh scan. Boleh scan ini adalah alamat perhubungan kami dan lokasi office kami Keusahawanan adalah di bangunan Anjung Siswa berhadapan dengan Maybank. Adakah allowance akan diberikan kepada pelajar yang ingin berniaga? Okey, untuk pelajar yang ingin berniaga, kalau kita sebut dia berniaga sendiri, memang kita tidak bagi apa-apa allowance sebab dia berniaga untuk perniagaan dia sendiri. So the way dia develop the knowledge, pengalaman sebagai seorang usahawan, dia dapat pendapatan dia sendiri, keuntungan dia sendiri, itu dia. Tetapi bagi mereka yang bekerja itu cakap learn and earn, bekerja dengan peniaga, bekerja dengan siapa-siapa yang berniaga di sana, kita akan minta dia berbincang dengan pengusaha ataupun peniaga itu sendiri tentang amount allowance yang diberikan kepada pelajar kita. So dia dapat directly payment daripada owner business itu adalah certain amount. Itu based on perbincangan dengan peniaga itu sendiri. Okay, well, alright. Terima kasih, well. So saya rasa PRW ada suntikan. PRW saya rasa PRW kita tidak ada suntikan tu. Tapi yang currently saya pun tidak begitu pasti sangat. Tapi sebelum ini macam PRW tiada. Kita ada beberapa klinik-klinik di Kingfisher, boleh. PRW macam saya rasa tidak. Tapi currently tidak tahu, mungkin ada. Saudara-saudari mungkin boleh berhubungi. Nanti Nabila boleh menghubungi PRW directly. Saya pun bila ada soalan begini, saya pun selepasnya saya akan berhubung juga dengan PRW untuk dapatkan maklumat. Don't worry. Kita sentiasa membantu untuk bagi maklumat-maklumat kepada pelajar-pelajar. So mungkin soalan itu soalan terakhir dia. So terima kasih sekali lagi. Ada ruang, ada peluang ingin bertanya, hubungi kami. Ini maklumat perhubungan kami, lokasi kami bangunan Anjung Siswa berhadapan dengan Maybank. Dan kesempatan ini juga saya ucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada semua di atas kesudian ruang waktu bersama dengan PKP, Seksyen Keusahawanan untuk kita roadshow keusahawanan kali ini dan diharap kolaborasi kerjasama kita akan terus terjalin. Jadikan keusahawanan sebagai kerja pilihan, peluang keusahawanan sentiasa terbuka untuk semua. Salam keusahawanan dan kita jumpa lagi. Terima kasih.